Assalamualaikum. Hai. Impian dan kejayaan. Semua orang pastinya mempunyai impian masing-masing. Ada yang ingin menjadi orang yang baik hati, ada yang ingin berjaya dalam hidup, ada yang ingin membahagiakan keluarga, ada juga yang ingin mengumpul harta dan mempunyai kekayaan, dan ada juga yang ingin berjaya dalam pendidikan, peperiksaan seperti SPM dan STPM. Dan setiap impian yang kita idamkan pastinya juga perlu menempuh kejayaan. Dan kejayaan yang ingin kita capai semestinya dan wajib sebenarnya melalui satu peringkat dipanggil usaha. Dan oleh kerana kejayaan dan impian itu satu yang manis, kita akan berusaha hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun untuk mencapai kejayaan yang kita idamkan. Tapi sayang, setelah kita berusaha dan akan ada kegagalan, akan ada sesuatu yang boleh menjatuhkan moral kita. Dan perlu kita tahu kadang-kadang hidup ini ekspektasi tak seperti realiti. Kita rasa memang kita boleh buat, memang kita boleh buat. Kita dah menyusun strategi yang begitu banyak sekali untuk mencapai kejayaan. Tapi dari segi atas kertas semua cantik, tapi tak semestinya realiti dalam perjuangan kita. Dan kita mula rasa ianya begitu sukar apabila kita sendiri telah sedang berusaha untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Dan sekiranya berlaku begitu dan banyak kali berusaha dan akhir dan gagal, dan secara rasionalnya kebanyakan orang akan mengambil keputusan mudah, iaitu give up atau berhenti berusaha. Kalau itulah keputusan yang kita ambil untuk berhenti daripada berusaha, maka kita sebenarnya dalam kerugian. Sebab sekiranya kita berhenti dari berusaha, diri kita tidak memberi manfaat kepada orang sekeliling kita sebenarnya. Dan paling besar, kita tidak mampu memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Dan sekiranya usaha demi usaha yang kita berhenti melaksanakan usaha yang kita inginkan, dan akhirnya kalau kita pergi juga, maksudnya kalau kita telah dah tiada, kita akan jadi orang yang biasa-biasa sahaja tanpa mencapai sebarang kejayaan. Tapi saya ada satu contoh yang boleh saya ceritakan kepada untuk perkongsian kita semua, di mana ada seorang individu yang biasa-biasa saja, tetapi apa yang perlu kita contohi adalah sikapnya. Apa yang dia inginkan, itu yang kita nak contohi. Seorang ini adalah seorang pelari di mana dia tidak mempedulikan sama ada dia dapat menang ataupun tidak. Yang penting dia berusaha. Orang tersebut adalah seorang pelari biasa daripada negara Tanzania, di mana dia bukan menang dalam pertandingan tersebut dan juga dia bukan meraih masa yang terpantas. Sebenarnya masa itu dia hanya dapat tempat yang terakhir. Tapi kenapa nama orang ini menjadi sebutan, menjadi cerita kepada orang ramai? Kerana sikapnya dalam menempuh lumba lari pertandingan Olimpik pada ketika tersebut. Dan hasil daripada apa yang berlaku pada tahun tersebut, dia telah menerima Medal of Honor dari negaranya, dan juga ditawarkan untuk melatih atlet-atlet muda dalam negaranya. Ceritanya pada suatu pagi, ketika itu ada satu perlumbaan maraton Olimpik yang mana jaraknya sekitar 42 km. Perlumbaan tu berlaku pada 20 Oktober tahun 1968. Dalam larian itu, semua pelumba lari maraton sudah sampai ke garisan penamat
Ketika itu pelari berasal dari Utopia. Mama Wadley namanya ketika itu menjadi orang yang pertama mencapai garisan penamat dengan catatan waktu 2 jam 20 minit 26 saat, disusuli oleh pemenang kedua, ketiga dan seterusnya. Setelah sekian lama, para penonton di stadium dah mula untuk bergerak pulang kerana berfikir perlumbaan itu dah selesai. Ketika itu juga stadium kelihatan lengang dan hanya tinggal beberapa orang sahaja di tempat duduk. Para petugas pun sebenarnya sudah mula untuk bersiap-siap untuk balik. Akan tetapi tidak berapa lama selepas itu, penonton yang masih belum pulang itu dikejutkan dengan satu pengumuman. Pengumuman tersebut memaklumkan bahawa ada lagi seorang pelari yang akan masuk stadium melambatkan perlumbaan. Penonton berfikir perlumbaan dah tamat dan semua peserta dah menamatkan perlumbaan. Tetapi dengan jelas dengan mata mereka sendiri, mereka melihat saat seorang pelari memasuki stadium dengan terjongkit-jongkit, masih lengkap dengan pakaian larinya serta nombor yang ada pada dadanya. Dia masuk ke stadium dan berlari perlahan sambil terjongkit-jongkit dengan balutan luka di kaki-kakinya. Serentak dengan itu, seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan dengan standing ovation, gemuruh dengan memberi tepukan kepada pelari itu yang terus berlari hingga garisan penamat. Dan ini membuatkan pelari itu terus bersemangat sehingga kemudiannya sampai menyentuh garisan penamat. Dia menyentuh garisan penamat di saat semua orang telah menyentuh garis penamat tersebut. Dia adalah pelari terakhir dalam perlumbaan dan dia menamatkan larian tersebut pada waktu malam. Dia ialah John Stephen Akhwari, pelari biasa yang berasal dari Tanzania yang mengikuti perlumbaan maraton pada Olimpik di Mexico tahun 1968. Dia menamatkan lariannya dengan keadaan kakinya yang terluka. Dia cedera kerana pada ketika di kilometer 19, dia jatuh dan tersungkur sehingga betis dan lututnya luka. Pada ketika itu, pasukan perubatan telah menasihatkan dirinya untuk berhenti kerana keadaan kakinya yang agak parah. Tetapi dia tidak, tetap pendiriannya untuk meneruskan perlumbaan dengan tidak menghiraukan dan terus berlari perlahan-lahan, dan akhirnya dia sampai juga ke garisan penamat sebagai pelari terakhir. Setelah selesai menamatkan larian, ramai pihak media pergi bertanya kepadanya. Wartawan terus bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak menyerah diri sahaja? Menyerah kalah sahaja dengan keadaan kaki kamu yang cedera. Orang lain pun akan berhenti dengan keadaan kaki yang cedera seperti itu. Dia pun menjawab dengan penuh yakin, dan jawapannya itu sebenarnya menjadi kata-kata motivasi sehingga saat ini, iaitu dengan yakin dia menjawab, negara saya bersusah payah menghantar saya bukan untuk memulakan perlumbaan ini, tetapi negara saya menghantar saya sejauh ini untuk menamatkan lumba lari ini. Peristiwa John Stephen Akhwari ini walaupun orang biasa, tapi ia tetap boleh menunjukkan contoh kepada kita. Dia mengajar kita bagaimana untuk tidak berputus asa dan sentiasa menamatkan apa juga usaha yang telah kita lakukan. Dan pastinya kita telah fikir bahawa usaha kita itu adalah berbaloi dan usaha kita itu adalah rasional dan baik, maka teruskan saja usaha kita hingga ke penamat. Sebab kadang-kadang kejayaan yang kita capai pada hari ini tidak boleh menjamin kejayaan pada tahun-tahun akan datang. Tetapi sekiranya pengalaman yang kita timba hari ini, ia boleh menghasilkan beribu-ribu lagi kejayaan untuk akan datang.
Jadi tak kiralah apa yang anda usahakan, sama ada anda usahakan perniagaan, anda berusaha untuk jadi orang yang baik, anda berusaha untuk berjaya dalam pemeriksaan SPM ataupun STPM, jangan putus asa. Walaupun atas kertas nampak anda tidak berjaya, atas kertas nampak anda tak berapa pandai, tidak berapa boleh untuk mencapai cita-cita, anda teruskan sehingga garisan penamat. Sebab ingat, pengalaman mampu menghasilkan beribu-ribu kejayaan.